Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ويقولون إنهم غير معصومين فلا ينبغي تقليدهم لا فرق في ذلك بين الإحياء والأموات ولا يطعنون عليهم ويلقون الشبهات ويذرونها في عيون بصائر الضعفاء لتعمى أبصارهم عن عيوب هؤلاء يقصدون بذلك إلقاء العداوة والبغضاء. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam cerita atau perbahasan firqah atau puak kelompok yang berpecah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digelarkan dengan kelompok tersebut Atba' Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdiyah lagi. Nah, tak habis lagi. Ingat kau bulan lepas tu habis dah. Bulan lepas tak ada rupanya, cuti baru teringat. Kerana maulud bulan lepas dah. Saya ingat kau masuk dah malam ni Syiah pula. Wa minhum rafidiyuna. Tak apalah. Jadi sambungnya laginya, kata dianya
wa yaquluna, dan berkata puak mereka tu. Nah, puak-puak yang dibangsakan kepada pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab lah. Dia kata mana? Innahum ghairu ma'sumin. Sesungguhnya ulama ni tak maksum. Betul. Ulama tak maksum sungguh. Nah, kerana maksum ni hanya tertentu kepada para nabi, para rasul. Selain daripada para nabi, para rasul, tidak ada yang maksum. Kalau ada orang yang i'tikad selain daripada nabi, rasul tu ada maksum, maka keluar dia daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia termasuk di kalangan puak Syiah Rafidhiyah. Syiah Rafidhiyah, bagi mereka para imam ataupun kita kata Ahlul Bait di sisi mereka nya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan keturunan seluruh daripada keturunan Hasan dan Husain ni, bagi mereka nya maksum. Imam yang maksum, tidak mengerjakan dosa seperti Nabi, seperti Rasul. Lagi pula keturunan daripada Sayyidina Ali, dan Ali itu sendirilah yang wajib jadi pemimpin, pengganti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kononnya bagi mereka kepimpinan atau wilayatul faqih, Raisud Daulah, ketua negara yang menjagakan negara dan agama, himayatud din wad daulah, ini perkara ni termasuk ruknun min arkanil iman, satu rukun daripada rukun-rukun iman. Ini di sisi Syiah. Di sisi Syiah, pemimpin atau melantik ketua ni, pemimpin ni ialah rukun iman. Gitu rukun iman. Sehingga orang yang tidak lantik pemimpin seperti pemimpin yang dilantik oleh mereka dianggap murtad, keluar daripada Islam. Bahaya tu. Keluar daripada Islam. Maka kerana tu fuak-fuak Syiah Rafidhiyah terutamanya, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagi mereka Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh sahabat murtad, keluar daripada Islam. Sebab apa murtad? Satu daripada perkara yang besar di sisi Syiahnya ialah kerana ingkar dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan wasiat daripada Nabi. Bagi Syiah, melantik Ali sebagai ketua ni selepas Nabi ialah ruknun min arkanil iman, satu rukun daripada rukun iman. Kerana bagi Syiah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man kuntu ana maulahu fa aliyu maulah. Man barang siapa kuntu adalah aku ni maulahu, ketuanya, fa aliyun maulahu, maka Ali juga adalah ketuanya. Maka di sisi Syiah itu wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tiba-tibanya bila Rasulullah wafat, sahabat-sahabat duk mesyuarat nak latih orang lain. Tak nyalatik Ali. Ali termasuk orang yang duk sibuk tajhizil mayyit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk sibuk urus jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hadir ketika mana sahabat-sahabat duk mesyuarat siapa yang nak jadi khalifatul Rasulillah, pengganti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga negara, jaga agama. Tiba-tibanya terlantik Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sisi Syiah, semua yang melantik, yang membai'ah Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Abu Bakar sendiri yang mengiyakan tu, murtad daripada Islam. Sebab ingkar dengan keimamannya Ali sebagai ketua. Itu bahaya tu. Jadi mana-mana orang yang menganggap melantik pemimpin ni adalah ruknun min arkanil iman, satu rukun daripada rukun iman, dia ni jadi Syiah dengan tak sedar gitu. Lagu tu dah. Walaupun dia tak semaya macam Syiah, dia tak ada lah tepuk-tepuk kau tak ada. Tak ada letak batu Karbala. Kerana hak tu forok lah ke tu. Orang Syiah semaya kan, dia tepuk mak. Dia tepuk 3 kali tu tanda batal lah semayanya.
keluar kita sudah dengan salam. Dia dah sujud atas batu Karbala. Tu forok je tu. Tidak sesak Syiah, tidak kafir Syiah dengan sebab tu. Ingat. Syiah ni dia tidak kafir dengan sebab forok tu. Nah, dia kufur Syiah ni atau sesak Syiah ni dengan sebab akidah tu. Bukan sebab forok. Forok tu barangkali kalau akidahnya sama dengan ahli sunnah wal jamaah, maka boleh jadi mazhab dia dalam forok tu termasuk mazhab mu'tabar. Nah, seumpama khilaf antara Maliki, Syafi'i, Hambali juga. Sebab khilaf forok. Biasalah tu, khilaf forok biasa. Kerana forok ni dia panggil dalil dia tu bersifat zanniyah. Nah, bersifat zanniyah. Maka bila bersifat zanniyah, maka kerana tu berlaku khilaf. Contoh kita duk sebut semua dalam bab wuduk. Ayat Quran yang sama je. Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Tengok. Ayat tu lah ke Imam Syafi'i pun ayat tu juga. Imam Malik pun ayat wamsahu biru'usikum. Imam Ahmad bin Hanbal pun wamsahu biru'usikum. Dalil sapu kepala. Tapi Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, sapu kepala yang sah ni mesti separuh daripada kepala. Kenapa? Kerana pada kata biru'usikum tu, wamsahu biru'usikum, sapu olehmu dengan kepala-kepala kamu. Tu di sisi Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ialah lin nisfi, yang memberi makna separuh. Separuh kepala kena air. Baru sah sapu kepala. Imam Syafi'i dah situ litabai dia kata. Yakni satu juzuk daripada rambut yang ada dalam hak kepala kena air sah. Satu juzuk je. Kita tak air, kena. Rambut kita adalah hak kepala, bukan hak keluar daripada hak kepala. Sebab tu kalau rambut panjang turun, kita duk sapu atas rambut sini tak sah. Yang kena dalam hak kepala. Maka di sisi Imam Syafi'i sah. Sebab tu litabai. Yang menunjuk makna sebahagian. Sebahagian sikit pun jadi. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, dia tak ada kira dengan tak ada kira dengan harajah tu. Lepas tu, dia kira tu harajah zaidah. Dia buat kiranya dengan ru'usikum tu. Kepala-kepala kamu tu dengan jamak. Maka di sisi mazhab Hanafi, sapu kepala tu wajib sebutir kepala baru sah. Tengok. Ayat Quran yang sama saja. Tapi berlaku khilaf. Sebab apa? Adillatuz zanniyah. Karena dalil dalam forok ni kebanyakannya bersifat zanni. Jadi Syiah pun kalau dia berkhilaf dalam forok, tak ada masalah. Dia nak sujud atas batu ke, atas tanah ke, atas apa lagi weh? Atas besi ke, ikut dia. Atas jadah ke, atas kapek ke, tak ada masalah pun. Ni. Lepas tu, dia jadi sesak Syiah ni sebab sujud atas batu Karbala ke? Bukan tu bukan sesak dia. Sesak dianya kerana akidah tu. Pegangan dia tu. Apa hak dia pasok dalam hati dia tu. Itu yang menjadi sesak. Setengah daripada pegangan Syiah, rakbul imam atau nasbul imam ruknun min arkanil iman. Tengok. Melantik pemimpin, melantik ketua ni ialah satu rukun daripada rukun iman. Akidah. Sehingga kalau orang tu menyalahi lantikan pemimpin seperti mana pemimpin yang dia lantik, maka dianggap orang tersebut keluar daripada agama. Khuruju anil millah, keluar daripada agama Islam. Kafir. Tu sebab kafir habis sahabat. Sahabat di sisi Syiah semua murtad melainkan 4 orang je. Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, siapa lagi weh? 4 orang ke 3 orang tak ingat dah. Ammar bin Yasir sama Al-Farisi, Miqdad kalau tak silap. 3 orang ke 4 orang begitu je. Hak tidak murtad. Hak lain semua yang bai'ah Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya murtad di sisi Syiah Rafidhiyah. Ni.
Jadi mana-mana orang yang menganggap bahawasanya melantik pemimpin itu adalah akidah, rukun iman. Nah, sehingga dia mentohmoh saudara dia tu dengan murtad daripada agama ataupun tolak Islam, tolak agama Islam contoh. Maka ketika itu dia tu jadi Syiah dengan tanpa dia sedar. Ini ingat baik-baik. Ini disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid. Ulama kita siap dah buhlah kitab apa. Cuma kita duduk balah berkelahi ni sebab tak mengaji je. Sebab jahil. Nah. Kata gana? Imam Ibrahim Al-Laqani kata, wa wajibu nasbu imami adli bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli wa laysa ruknan yu'taqad fid din. Itu. Apa kata dia? Wa wajibu nasbu imami adli. Wajib melantik imam yang adil. Imam ni makna pemimpin. Bukan imam tu imam semayang bukan. Nah, kalau kita raja, sultan atau khalifah. Kalau negara bahasa jumhuriyah, republik, presiden. Gitu dah. Jadi kita ni tak wajib dah nak lantik raja. Sebab kita sudah ada sistem monarki, mamlakah. Nah, raja kita tu sistemnya monarki. Bagaimana? Kalau dia mangkat, wafat, maka dilantik putera mahkota dia. Kalau siapa cukup syarat, naik ganti jadi raja sultan. Dalam bentuk yang di Pertuan Agong pula ada mesyuarat majlis raja-raja. Nah, itu boleh dianggap sebagai ahlul halli wal aqdi. Yang mesyuarat dah. Raja-raja yang mesyuarat 4 tahun ke 5 tahun ke sekali, pak naik sultan negeri ni. Lepas tu naik sultan negeri ni pula. Nah, itu dia panggil sistem dalam negara kita. Ini hebat Islam ni, dia tidak mari ajar kita cara nak menyusun negara dengan satu sistem. Tidak. Islam menerima apa sahaja sistem asalkan 3 perkara boleh ditegak. Mana? Keadilan, keamanan, kesejahteraan terjamin. Iman kita boleh jaga, Islam kita boleh laksana, selesai. Nak guna sistem mamlakah boleh, mamlakah nizamiyah boleh, mamlakah mutlaqah boleh, jumhuriyah boleh, tak ada masalah. Demokrasi boleh, demokratiyah dia panggil. Macam negara kita, orang panggil apa ni? Mamlakah nizamiyah, demokratiyah parlimeniyah. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Itu sistem hak kita sepakat nak guna. Jadi raja kita pun bukan kuasa tu mutlak. Bukan macam zaman tahan tua dulu lah. Raja tu ada kuasa ada, tapi sebahagian kuasa dia tu diserah kepada menteri-menteri. Dia panggil wuzara utafwi litanfiz. Menteri-menteri yang diserahkan sebahagian kuasa raja untuk diuruskan. Hak ni masuk dalam demokrasi berparlimen. Mana? Jadi urusan rakyat 4 tahun 5 tahun sekali untuk milih. Untuk milih, untuk mengundi kita mengerupai dah. Nah, untuk mengundi itu. Jadi melantik raja ni dalam Islam hukumnya wajib. Bisyara'i dengan hukum syarak. Wajib apa situ? Ya ni wajib fardu kifayatin. Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Ingat dah? Fardu kifayah. Ya ni apabila sudah tertegak dah, tak ada kewajipan dah kita nak pergi cari, nak latih orang lain pula, nak balah gaya-gaya. Tak ya. Terlantik dah. Nah, itu. Bukan fardu ain. Tapi pahal itu fardu kifayah tu. Bagaimana fardu kifayah? Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Bila sudah ada yang mendiri menunaikan pada jarak 2 marhalah, baru dah jadi fardu kifayah. Gitu. Kalau tak tertegak lagi, fardu ain. Kita hak tak faham fardu kifayah, duduk main, ada lah tu. Itu orang tak reti fardu kifayah tu. Faham dah? Fardu kifayah ni bukan start fardu kifayah lalu, bukan. Dia startnya supaya fardu ain dah. Gini, contoh dah. Kita ambil ngaji ilmu nahwu ni.
Alim dalam nahwu, soroh, ma'ni, bayang, badai, istiqaq, wadha, usulul fiqh, qawaid fiqh, ulumul Quran, ulumul hadis. Nah, mastalah hadis, ilmu ilal, nah, ilmu milal wan nihal, mantiq, adabul bahsi wal munazarah. Banyak cabang ilmu fardu kifayah ni. Kita je awak tak tahu pada gitu. Kita awak melenggar, awak tak tahu. Dia ni. Adalah tu. Aduk mai adalah tu. Siapa? Tanya di dalam dua marhalah ni, siapa alim nahwu? Siapa alim saraf? Siapa alim balaghah, ma'ni, bayan, badi'? Siapa alim istiqaq, wadha, usul fiqh, qawaid fiqh? Kita? Kena kita? Ada lah tu. Tu aku tak faham fardu kifayah tu. Ada lah tu. Ada siapa? Duduk di kampung mana? Nama apa? Betul ke? Kena pasti sebenarnya. Jadi seolah-olah fardu kifayah ni begini. Dalam jarak dua marhalah ni, semua wajib ngaji nahwu ni. Kena buka kitab nahwu Melaka ni. Semua belajar. Melengok duk belajar al-qalam, me'e, pa'i, mana, mubtada, khobar, mana, kena ngaji. Tak payah Allah sakit kepala. Tiba-tiba ada sorangnya tutup kitab. Saya pandai dah ya. Saya mahir dah. Dia sudah menunai. Barulah kita hok sakit kepala dia. Alhamdulillah. Ada wajib fardu ain dah atas aku, fardu kifayah lah. Siapa nak ngaji lagi ya? Gitu. Tu fardu kifayah. Faham dah? Kita je buat fardu kifayah. Ada lah tu. Ada lah tu. Siapa? Ingat baik-baik. Jadi melantik raja sultan ni hukumnya ialah fardu kifayah. Kita tak perlu lantik dah. Sebab apa? Ada dah. Ada sistem dah. Bukan tugas kita dah tu. Dalam konteks negara kita sekarang. Tetapi bukan raja kita tu mutlaqah. Bukan kuasa dia mutlak. Sampai macam hantuah dulu. Ada sebahagian kuasa dia diserah kepada wuzara utafwi litanfih tadi. Menteri-menteri yang diserah sebahagian kuasa raja dalam beberapa bidang-bidang tertentu untuk diuruskan. Hak ni jatuh ke rakyat kena memilih. Rakyat kena memilih 5 tahun, 4 tahun sekali. Maka apa hukumnya? Apa hukumnya? Fardu kifayatin juga. Qiyah di atas memilih raja tadi. Ingat baik tu. Tu hak ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada orang tak setuju atau apa piwak hidup ayat fardu kifayah. Cik lagi orang tak terbit ngundi. Hak tak terbit ngundi tu sebab tak faham fardu kifayah tu. Macam tadi. Adalah tu. Aduk mai adalah tu. Orang hak faham dia akan terbit. Dia akan keluar pergi mengundi. Sebagai apa? Sebagai tanggungjawab warga negara. Ahlul watan. Yang kedua sebagai tanggungjawab dia sebagai orang muslim. Tapi fardu kifayah sebab apa? Sebab kalau kita tak sepak, tak kena qada dah lah weh. Tak kena qada. Contoh. Duk beratur ngundi ni. Pukul 8 pagi kita sibuk ada urusan kita nak gitu bit petang ngundi gigi pak siapa? Tak ada pula dah nya katuk dah. Habis dah masa mengundi. Tutup itu dah. Lepas tu? Lagu mana? Berdosa kita? Dah. Apa? Fardu kifayah. Terlantik dah. Hidup tu kira dah tu. Jadi selesai kita niat dah nak pergi. Dapat pahala dah. Dah tak sempat nak macam mana? Kalau fardu ain, nak qada bila? 5 tahun pula boleh qada. Duduk dalam dosa semua. Macam semaya. Semaya 5 waktu ni fardu ain. Bukan duk mari dengan kereta takut surah tu. Ramadan semaya maghrib tu tak apa dah tu. Selesai kita pergi lepok kedai kopi. Bukan. Tiap-tiap kala wajib kena semaya belaka. Gitu kan fardu ain. Jadi kalau kita tak sempat semaya, tinggal dengan sengaja, wajib qada dengan segera. Tinggal dengan tak sengaja, wajib qada walaupun tidak wajib dengan segera. Wajib selalu. Wajib qada. Gitu. Tu fardu ain. Jadi hok duk kata fardu ain tu mari nak ambil mana? Ambil mana hukum fardu ain? Kalau ratik raja pun fardu kifayah, tak kira ratik YB jadi fardu ain. Cuba, siapa dia berani jawab sini? Raja, sultan dengan YB mana lebih besar? Cuba, ada berani jawab? YB besar pada raja. Cuba jawab. Kita report lalu ke Sultan Selangor. Dekat sini. Biar buat ada ego. Siapa berani jawab? Ada? Tentu dah raja. Raja lebih besar pada
YB. YB ni ulil amri muqayya. Ulil amri muqayya. Muqayya mana? Dia jadi ketua juga bila? Kait je. Kena jadi calon menang jadi ketua. Kalau dia tak dicalon, jadi rakyat biasa lah pula. Faham tak? Tu biar kita faham orang panggil dalam agama ni. Nah, yang bercara tu gitu. Bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Dengan hukum syarak ketahui olehmu melantik pemimpin ni bukan akal semata-mata. Ini nak tolak Mu'tazilah. Kalau kita zaman sekarang liberal. Orang liberal melantik pemimpin ni tak ada kaitan dengan dosa pahala, tak ada kaitan dengan wajib ke ijtihad, tak ada. Ikut kepala otak. Kita dah melantik pemimpin ni ada kaitan dengan pahala. Dan dia termasuk dalam ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Faham eh? Jadi kita tak boleh nak hukum orang tu dengan neraka, tak neraka. Teruk benar. Siapa undi hak tu hak ni? Neraka jawab ke dia. Macam neraka hak abah dia punya. Jangan buat gitu. Akhirat esok Tuhan tanya saya. Manil ladzi azinaka an tatali alayya? Siapa izinmu ambil hijaku sebagai Tuhan ni? Sebab urusan syurga neraka ni urusan Tuhan. Orang yang mati jelas-jelas dah buat maksiat sekalipun. Mati duduk di disko, togok arak, tiba-tiba rutuh bangunan disko tu. Mati. Lagu mana ahli sunnah wal jamaah? Neraka dah ni gitu ke? Tak. Masuk dalam keampunan Allah, bukan wajib iqab, bukan. Hanya yang wajib iqab ni kalau mati kafir. Mati kafir tu baru wajib iqab. Iqab ni mana seksa. Kalau dia mukmin muslim, walau asi sekalipun, jelas maksiat, mati di tengah minum arak, cek-cek IC, Zakaria bin Dolo ni, Islam ni, sudah dah lah. Mati duk togok arak, mabuk apa. Kan ahli sunnah. Neraka dah ni, pakai tanah jerak gitu ke? Dah. Masuk dalam keampunan Allah. Kalau Tuhan nak apa boleh, tak ada apa-apa. Sebab dia orang Islam, dia orang mukmin. Kalau Tuhan tak nak apa, Tuhan nak bakar dia dalam neraka. Itu kehendak Tuhan, moga dia Tuhan, ikut dia. Itu lagu tu. Bukan neraka ni boleh buat main sehar jangan. Dah masuk dalam ijtihadiyah. Jadi kalau orang tu betul milih, boleh dua pahala. Tengok mari ni pakai piyuh. Kecek pun anak entah dah tu ni. Hanya musim ni mari tu comel belakang. Pakai sokok dah, molek comel mari semaya jemaah. Janji pun manis molek ni ai kena ni. Nampak pun pandai buat kerja. Kita pun pilih dia. Tahu-tahu dok lagu tu. Tak jumpa batai hidung lepas ni. Tak jalan berubah punya tak mari tahu orang mengadu pun lari perak tak tahu pak ke mana hala. Tunggu 5 tahun pula baru mari pula jumpa batai hidung. Kalau gitu kita tu salah ijtihad 1 pahala. Ingat dah? 1 pahala. Kalau betul 2 pahala. Apa lagu tu? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak tanggung dosa orang dia hak jahat bukan kita. Nyanyi kalau kita duk tanggung dosa dia juga nya. Bapa pemimpin tak ada hak maksum dalam ahli sunnah wal jamaah ni. Tak ada hak maksum. Sayyidina Umar ni 5 kali kena tegur. Orang tina muda, perempuan tua, dengan pedang, mabuk minum arak pun tegur Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boleh terima. Fok-fok kita lah ni ramai hak lebih mulia pada Sayyidina Umar. Tegur sikit gak. Nya pecah selalu lah. Tak ikut saluran. Hebat dia. Sayyidina Umar ni al-mubasysyaruna bil jannah. Orang yang dikhabar berita oleh Nabi dengan syurga hidup-hidup. Siapa hak tegur dia? Orang tina. Orang tina tegur. Sebab apa? Kritik. Jangan buat naik lah. Maha nak kahwin ni. Nyanyi kau orang lelaki. Kena. Orang tina kata, ya Amirul Mukminin ni hak kami dalam Quran ni. Sudah. Orang tina tua tegur. Dengan pedang pun ada. Membuat gini, Amirul Mukminin, pedang ni layar atas tekakmu. Jangan kemain. Sayyidina Umar kata, terima kasih banyak. Aku pernah dengar Rasulullah cerita akan timbul satu masa umat ni
Bila pemimpin dia buat gapo sekarang, jilak semata-mata. Tak berani nak nasihat, nak kritik gapo. Aku tak termasuk orang hak Nabi sebut tu. Gitu Sayyidina Umar. Orang minum arak Sayyidina Umar pergi ngitah. Lopak masuk kok tingkap, kok jendela, kok nyela orang Kelantan panggil. Tak beri salam gapo. Kena tegur kau orang minum arak. Hamba minum arak dalam rumah ni, hai Amirul Mukminin. Nah, saya salah hamba minum arak. Tapi bukan duduk tepi jalan dalam rumah. Amirul Mukminin salah 3. Wala tajassasu, jangan mengintai-intai aib saudara. Nah, masuk rumah orang ikut pintu, jangan ikut nyela. Nah, masuk pula kena ketuk beri salam. Jangan duduk masuk lopak. Sergah gitu, jangan. 3. Sayyidina Umar dah. Mu siapa ni? Alah. Kenal tak siapa saya ni? Saya ni Umar ni, tahu tak? Orang sahabat Nabi ni. Janji syurga siap ada gitu. Tak ada. Tu ahli sunnah wal jamaah. Pemimpin ni tak ada hak maksud. Ada kelemahan belakang. Kita nak harap hak tak ada kesalahan gapo gak jawab dia. Nah, salah beranak ni kita tahu ni. Nek tu ni. Tu lagu tu. Jadi ingat, bukan masuk dalam urusan syurga neraka, bukan. Tapi bukan tak ada kaitan langsung dengan agama, bukan. Tu jadi liberal pula tu. Macam Mu'tazilah gitu. Tak ada kaitan dengan hukum wajib syarak ke, tak ada. Hanya akal semata-mata. Tapi ingat, walaisa ruknan yu'taqad fid dini, bukan melantik pemimpin itu juga adalah satu rukun iman yang diiktiqadkan di dalam agama. Ini raddan ala rafidiyati. Raddan ala syiah, merak puak syiah. Sebab apa? Di sisi syiah, melantik pemimpin ruknun min arkanil iman. Bahaya tu. Jadi kalau kita ni orang ahli sunnah wal jamaah, jangan lagu tu. Jangan kita ngeping siapa koyak orang tu masuk neraka, orang ni masuk neraka. Nah, kita sorang hak masuk syurga. Jangan. Nah, dah lah hak kita tu pelik-pelik sok modah. Nah, masa ni orang undi kita masuk syurga. Dengan hak mana duduk dengan kita masuk syurga belaka. Cak lagi kalau balah pula kan? Undi hak tu masuk neraka pula. Hari tu masuk syurga. Jadi habis jadi syurga neraka ni main-main gitu lah. Jangan duk main lagu tu, jangan. Nah, kita nasihat tu sebab ada dalam YouTube, dalam Facebook, gak gagak. Aduh, habis orang neraka. Nah, habis kumpulan jadi neraka belaka. Jangan. Anggaplah pesta demokrasi ni sebagai pertandingan sehat. Apa? Nak memilih kumpulan mana hak lebih berwibawa, bijak, amanah untuk menguruskan negara dan agama. Karena wajib ulil amri itu bukan hanya jaga negara. Himayatud daulah wa himayatud din. Jaga negara dan jaga agama. Gitu. Kita rasa hak mana hak lebih. Kita pilih tu. Nah, tu. Orang hak tak pilih supaya kita, saudara kita. Nah, Islam juga. Jangan tak demo tak pilih supaya kawan, demo ni tolak Islam dah ni. Nah, demo ni jangan lagu tu. Nah, itu bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat baik. Kita petik sikit tu sebab nak dekat-dekat ni. Ya panas-panas lah sikit. Habis itulah. Baik. Jadi fuak-fuak ni dia kata, innahum ghairu ma'sumin. Ulama ni tak masuk tak masuk nak ikut apa-apa. Fala yang bagi takliduhum. Maka tak sayu dia. Tak sepatutlah kita nak ikut ulama ni. Boleh jadi kita tu diikut dia salah ke? Jangan cakap gitu. Ulama ni memang tidak maksum. Tetapi salah ulama mujtahid bukan dosa. Nah, salah dalam berijtihad ulama mujtahidin satu pahala. Kerana masuk dalam ijtihadiyah. Nah, gitu dah. Kalau salah kita bukan ahlul mujtahid, memang dosa. Sebab kita ni ahlul jom buat tahid je pakai. Mana? Makan, minum, tidur, berak, duk fikir hari-hari nak makan berapa, nak bucik perut mana. Kita ni bukan ahlul mujtahid. Nah? Ulama, mereka tu ahlul mujtahid. Ulama sungguh lah. Nah, ulama sungguh. La farqa. Tak ada beza ya. Fi zalika, pada tidak sayugia kita mengikut ulama ni, bainal ihya'i wal amwat. Di antara mereka yang hidup ke ataupun mereka yang telah mati, tak ada beza. Nah,
Hak hidup ke hak mati sama saja bagi mereka. Tu. Ya ta'anuna alaihim, mereka mentohmoh di atas ulama ni. Tengok Imam Syafi'i ni tak jumpa hadis sahih ni. Ni hadis sahih ada ni, bapa Imam Syafi'i duk ijtihad lah. Tu berangan buat dia tu. Nah, padahal dia tak tahu Imam Syafi'i ni kaedah bagaimana ijtihadnya. Nah, bukan setiap hadis sahih tu mazhab Syafi'i. Nah, maksud kalam Imam Syafi'i idza sahal hadis fahuwa mazhabi, apabila sahihlah satu hadis tu maka itu mazhabku, bukan maksud setiap hadis sahih tu mazhab Syafi'i, tetapi setiap ijtihad Imam Syafi'i sudah berdasar dengan hadis yang sahih. Nah, gitu dah. Kenapa kata gitu? Sebab ada hadis yang sahih Imam Syafi'i tidak mengamalkannya. Sebab boleh jadi hadis tersebut tu orang panggil hadis yang zon, orang panggil ihtimal, dia panggil nususul muhtamal. Contoh seperti yang kita dah cerita semua, hadis gerak jari. Betul tak? Hadis gerak jari ni sahih. Ada dalam kitab Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i hafal umur 10 tahun Muwatta Imam Malik dalam kepala otak. Tak kira Imam Syafi'i tak jumpa. Apa dia tak beramal? Bukan batal lah. Kalau bermain-main. Duduk dalam semaya, papa niat nak main-main. Gerak. Batal. Imam Syafi'i tak amal tu. Hadis sahih. Imam Syafi'i amal. Illallah. Baru akak. Illallah baru taharruk jari ni, bergerak jari. Kerana di sisi Imam Syafi'i, hadis tu muhtamal. Nususul muhtamal tusqatu anil istidlalin. Nas yang boleh diagiu pelbagai persoalan, walau sahih tidak diamalkan oleh Imam Syafi'i. Kita tahu benda tu? Tak tahu. Maka bukan orang panggil apa? Jangan kita tohmoh di atas ulama. Wa yalquna syubahati, dan mencapak mereka itu segala syubhat, segala kesamaran-kesamaran. Nah, tu dah. Lagi, tu wa yazurrunaha fi uyuni basairid du'afa, dan mereka membuat pelbagai apa dia panggil, pelbagai penyelewengan di mata-mata mereka-mereka yang dhaif, yang lemah. Nah, macam kita orang hak lemah ilmu, jangan kata kita Arab, Jawi budak reti nak baca. Tu sudah jaga orang hangit Nah, sudah kita. Tu. Supaya apa? Litu'ma absarahum, supaya buta mata kepala mereka itu an uyubiha ula, daripada aib-aib mereka itu. Nah, padahal mereka sendiri itu bukan duk rojok direct pun Quran hadis juga, ambil di ulama juga. Ni. Tak boleh nak direct juga. Nah, bukan zaman kita ni direct dengan Quran hadis. Mesti ambil daripada huraian ulama, tafsiran ulama, bantuan yang telah pun ulama buat. Jangan kata nak faham, nak baca pun kena ambil di bantuan ulama. Kalau direct, mana zaman Nabi Quran tu ditulis dengan lengkap, ada titik, ada baris? Tak ada. Zaman Nabi ditulis Quran tidak lengkap di mishaf. Yang tidak lengkap, tidak ada titik, tidak ada baris. Nak baca macam mana? Boleh baca? Sini. Ada titik, ada baris pun salah. Baca tak betul dah. Siapa letak baris? Bukan Nabi. Siapa? Ulama. Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah, dipertanggungjawab oleh Ali supaya letakkan baris. Sebab dia dengar orang baca salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Siap. Sesungguhnya Allah tidak menghiraukan orang-orang musyrikin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Makna jadi berapa? Padahal Allah dan Nabi SAW tidak menghiraukan apa yang kafir musyrikin buat. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Sepatut itu. Kisah Allah. Lihlah ya. Makna berubah. Hak tu anak-anak kita duk ngaji di pondok tu. Duk ngaji nahwu sarah tu, hak tu dah. Tapi kita tak buat. Tak ambil padu sangat. Tak ambil berat benda-benda lagu tu. Baik. Tu. Hak letak titik siapa? Nabi kah? Bukan ya. Hak letak titik Imam Ahmad Al-Farahidi. Tak titik
jing titik sebutir bawah, kha titik sebutir atas, ha tak ada titik, ba titik sebutir bawah, tak titik dua di atas. Siapa letak ni? Bukan Nabi. Ha. Nak baca saja tu kena gantung pertolongan ulama dak. Jangan kata nak faham, nak beramal. Ha. Nah, tu lagu tu dah. Maka jangan kita orang panggil apa? Termasuk alamat kiamat ni, kita merendah-rendahkan jasa orang dulu. Wala ana akhiru ummata awwalaha halla bihal bala au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila orang di akhir ni melaknat-laknat atau mengeji-ngeji, melekeh-lekeh, mentahkir-tahkir jasa-jasa orang dulu, itu tanda-tandanya nak dekat dengan bala besar tu. Nah. Nabi. Mana ni? Yaqsidu nabi zalika. Bertujuan mereka itu dengan demikian itu, dengan duk kata ulama tak maksum, tak usah ikutlah ulama. Ulama supaya kita juga orang biasa saja. Nah, tu tak payahlah nak taklid mazhab Syafi'i ke apa Hambali. Nabi mazhab Syafi'i ke? Sedap. Soalan-soalan lagu tu biasalah tu. Nah, tujuannya ke apa tu? Ilqa al-adawati wal baghdai. Tujuannya untuk mencampakkan rasa permusuhan dan kemarahan di kalangan umat Islam. Terberti dah. Masuk dah. Masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوصيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Jadi tujuan mereka buat lagu tu tak ada benda lain selain daripada ilqa al-adawati wal baghdai, mencampakkan akan permusuhan dan kemarahan. Nak jadi bakit marah musuh balah. Tu dah. Jadi sebab tu terutama orang yang kuat politik tu lah. Ni tahun 2022 dah ni. Bolah modal keping duk main neraka, orang tu neraka, kumpulan ni neraka. Ketinggalan zaman dah modal tu. Selain daripada menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang hak cerdik pun tak berakhir dengar. Hatta sekumpulan dengan dia pun berasa luga. Orang tak main lah lagu tu.
Nah, orang tak main dah kata orang tu tak cerdik politik lah, jahil politik. Nah, ada juga satu orang yang kata tutup guru pondok ni tak reti politik. Pula. Ni nak suruh tutup guru pondok pun jadi poria juga lah. Duk pikul bendera pergi mari dah sini. Tak boleh lah gitu lah. Orang pondok tu guru pondok ni untuk masyarakat. Nah, untuk khidmat pada masyarakat. Warna kulit gapo ko pemikir politik dulu je boleh masuk rapat dengan tutup guru pondok. Nah, sepatut gitulah tutup guru pondok kena duduk kedudukan dia nya baru mulia di mata masyarakat. Nah, di sisi Allah tu benarlah. Orang ngaji pondok kalau ngaji sungguh dia tak akan jahil politik. Orang yang kuat politik tu sebenarnya kalau kita tanya dia gapo gak politik ni, dia sendiri pun tak boleh nak jawab gapo politik. Nah, orang mengaji pondok boleh jawab selalu. Kalau ngaji sungguh lah. Ngaji bila tidur, duduk taklid gitu tak jadi juga. Politik ada 3 makna. Nah, satu, as-siyasah bimakna nizam dia panggil. Nizamiyah, sistem. Kita dah cerita dah tadi. Islam, dia tak mari. Hak. Islam mesti kena demokrasi. Ada tak gitu? Mesti kena republik. Mesti kena monarki, mamlakah. Tak ada gitu. Dia fleksibel tu. Dia masuk dalam antum a'lamu bi umurid dunyaku. Kamu lebih tahulah dengan urusan keduniaan kamu. Kamu pakak-pakaklah nak pilih lagu mana sistem negara kamu. Sila. Maka sebab tu negara Islam tu banyak berbeza ke? Ada mamlakah mutlaqah macam Brunei, Saudi, mamlakah mutlaqah Jordan. Ada mamlakah nizamiyah macam kita, mamlakah nizamiyah demokratiyah barlimaniyah. Ada jumhuriyah, republik Mesir, Indonesia, apa semua. Tu republik. Tak apa. Islam tidak mari tegah tu. Sila. Tu hebat. Kerana tu boleh duduk di mana-mana zaman. Sebab Nabi tak tinggal satu sistem, tak ada. Maka sebab tu Abu Bakar dilantik musyawarah ramai-ramai. Nak latih siapa. Akhirnya kata Nabi SAW, kalau duduk sakit tak boleh nak turun cuma jadi tu imam. Abu Bakar lah ada isyarat jadi tu imam ganti Nabi. Pakat ganti Abu Bakar lah. Pakat baik Abu Bakar. Abu Bakar pula sebelum nak wafat sakit-sakit dah. Dia siap-siap dah lantik Sayyidina Umar sebagai waliul amri. Kalau aku mati pakat baik Umar. Umar buat gitu ke? Tak. Umar lantik 10 orang. Jadi ahlul halli wal aqdi. Musyawarah mu 10 orang. Siapa di kalangan mu jadi khalifah? Sayyidina Utsman tak ada nak buat apa. Kena bunuh ke buruh pemberontak. Sayyidina Ali dilantik dengan keadaan tergesa-gesa. Sayyidina Ali ganti Sayyidina Hasan. Sekejap. 6 bulan katanya. Tak lama. Serah kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tahun tu dikata Amul Jamaah. Tahun satunya orang Islam. Sayyidina Muawiyah pula ijtihad dia kini pakai anak aku selalu kalau aku mati. Dia buat monarki dalam kerajaan Islam. Lepas Umayyah, Abbasiyah, Ayubiyah, Fatimiyah, Saljukiyah, Utsmaniyah yang terakhir. Tak ada sistem tetap. Hingga-hingga jadilah negara bangsa, nation state. Sepakat dah. Bila runtuh Utsmaniyah. Tak ada. Itu siasah dengan makna nizamiyah. Politik dengan makna sistem. Waktu Islam tak mari atur nak buat lagu mana. Serah kita. Jadi kita ni 4 tahun sekali mengundi. Fardu kifayah. Atas tiap-tiap orang yang berdaftar mengundi, terdaftar sebagai pengundi. Jangan tak keluar mengundi. Fardu kifayah kena faham. Supaya kita sebut dah tadi. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqi. Bila dah tertunai barulah gugur kewajipan. Maka tak kena qada lah. Kalau fardu ain nyanyo. Kalau fardu ain ngundi nyanyo, apa? Tak sempat nak ngundi pukul 6 orang tutup dah. Lepas tu sudah dosa semua hari-hari berdosa. Bila boleh qada? 5 tahun, 4 tahun pula berubah paling. Tidaklah gitu dah. Tidaklah gitu. Sila. Yang penting
Kita keluar. Kalau salah, 1 pahala. Kerana ijtihad kita. Kalau betul, 2 pahala kita dapat. Pemimpin, tak ada yang maksum. Semuanya ada kelemahan belaka. Itu siasah dengan makna nizamiyah. Ada siasah dengan makna nasbul imamah, melantik pemimpin. Itu hak tadi. Dia hukum fardu kifayah, bukan semata-mata akal, dan bukan juga ruknun min arkanil iman. Jaga-jaga tu. Tawassut ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Bukan liberal, bukan ekstrim. Liberal, buat kadang-kadang tak ada kaitan apa dengan wajib-wajib ke apa. Itu liberal. Kalau ekstrim, ini akidah kita ni. Ini, suria. Siapa yang tak pilih seperti kita? Neraka jawabnya. Akan ditanya muka nakir dalam kubur. Sudah. Muka nakir tanya pula dalam kubur. Dia tahu di mana perkara sama'iyat ni tak boleh kita reka sendiri. Tanya hadis mana? Muka nakir tanya dalam kubur. Ma hizbuka? Apa partimu? Apa mula ada? Tak ada. Jangan reka sendiri. Perkara sama'iyat, khabariyat, ghaibiyat mesti didengar daripada Nabi SAW. Adapun man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hazar rajulu. Hak tu ada dalam hadis yang sahih tu. Jangan main. Hak tu hak iman sungguhnya, rukun iman sungguh. Jadi jangan jadi Mu'tazilah atau liberal, neo liberal. Jangan jadi Syiah Khawarij. Jadi ahli sunnah di tengah-tengah. Kemudian yang ketiganya siasah dengan makna husnut tadbir. Husnut tadbir bi ri'ayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa ri'ayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu politik yang ketiga, maknanya apa? Keelokan dalam menyusun atur satu-satu negeri, satu-satu negara. Husnut tadbir, elok dalam mengatur satu-satu pentadbiran negeri, negara. Lagu mana elok ni? Taswir dia, gambar dia. Biri'ayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijih. Sekira-kira menjaga perasaan manusia yang duduk dalam negara tersebut. Sama ada warga negara, muwatin dia panggil warga negara. Ataupun pelancong yang datang ke negara kita. Itu. Ini bijaksana ni. Kena bijaksana. Macam mana? Orang nak mari melabur, orang nak mari. Kena bijaksana. Jangan kita jadi pemimpin negara kita bankrupt. Tak cerdik tu. Kurang cerdik. Kurang cerdik lah kalau cakap gitu. Kita, kalau orang kaya kita nak melabur di Thailand. Kita ada modal nak melabur di negara Thailand contoh. Tiba-tiba kerajaan Thailand kata, negara kami ni akan bankrupt tidak lama lagi. Ada kita nak pergi melabur situ. Biar ada pun. Bankrupt ke pelaburan aku tak ada pasal. Pergi cari negara lain. Tu kena bijak. Jadi pemimpin kena bijak. Jangan duk royak wah. Tak khabar gitu, jangan. Kena jaga hati rakyat. Rakyat mengadu, ni lagu mana ni? YB menteri weh. Nak mandi pun susah. Kuning, hitam, payah kopi, payah tebing ni. Kita kena jaga. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya. Gitu. Jangan jawab, Allah, Sungai Buloh ada mau berenang lah tu. Tak boleh gitu tu. Tak kena jawab gitu tu. Tidak jaga syu'uril ummah. Perasaan-perasaan manusia yang ada dalam negara. Tak boleh, kena jaga. Wa kharijiha, hubungan diplomatik dengan negara luar. Wa ri'ayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Dan menjaga tujuan besar agama diturunkan yang bahasa umum yang 5. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga hifzul aql, menjaga akal. Hifzul mal, menjaga harta. Hifzul muru'ah. Hifzun nasl, hifzun nasab. Itu. Itu orang panggil politik dengan makna at-tadbir, menyusun atur pengurusan dalam sesebuah negara. Gitu dah. Jadi jangan kata orang pondok tak reti ni, orang pondok reti tauhid, fiqh, tasawuf. Tu ialah orang pondok tahu gapo. Jangan. Jangan cakap gitu.
Takut demo hok kuat politik tu, tak tahu politik tu apa. Lepas tu berpolitik kuat-kuat sampai jadi Syiah kan tak sedar boleh jadi. Nah, tu lagi parah. Habis itu kemudian kita sambung semula. Bihululihim al-jawwa wa yas'auna fil ardi fasada. Dengan segala kekuatan ekonomi mereka itu menyebarkan propaganda dan mengusaha mereka itu pada bumi ini akan kerosakan. Yaquluna 'alallahil kadhiba, berkata mereka itu di atas Allah akan kedustaan, wa hum ya'lamuna, padahal mereka itu tahu. Mereka dusta atas Allah Taala tu mereka tahu. Nah, dalilnya mana? Oh, masa duduk dalam parti tu gak. Oh, hebatlah orang lain ni. Munafik lah, tolak Islam lah, itulah. Tiba-tiba dia pun tubik juga dah. Kena tu tubik dah. Tubik jadi juru tiba-tiba. Kita kena istiqomah dengan Islam sebenarnya, bukan dengan parti. Jadi cerdik pula. Bapa dulu tak cerdik ke? Oh, dulu lagu lain cakap. Nah? Ni. Ini bahayanya kalau kita menjadikan Islam sebagai alat propaganda untuk menarik orang panggil apa? Pengaruh atau kuasa dan sebagainya. Jangan lagu tu, jangan. Ya, pertama-tamanya kalau kita guna nama Islam tu nak tafa'ul tabarruk tak ada masalah. Bank Islam, tak apa. Restoran Islam tak ada masalah. Tapi jangan pula orang pergi restoran lain kita kata, awak ni pergi tolak restoran Islam ni awak ni. Tolak kafe lah awak ni dah. Tolak Islam ni. Jangan gitu, jangan. Hatu tak situ. Dan ingat, Islam ni bukan dinamo, di signboard. Kalau nama restoran kita tu restoran Islam, hebat. Tapi cara muamalat tidak kena dengan syariat Islam, maka bukan Islam, bukan restoran Islam. Harga barang tak letak. Orang mari letak lauk, ikan kering, telur masing. Sudah, kira. Sudah dah makan nak kira. Kira. 50 hias RM1. Allah! Mahal dah. Ikan keringnya ni. Tahu ke lagu ni harga? Telai dah nasi pakai dalam perut dia dah. Telai barang siapa tu? Halal ke haram tu? Tengok. Sebaliknya restoran nama McDonald. McDonald, KFC. Ada bunyi nama Islam tak? Tak ada. McDonald, Kentucky Fried Chicken. Tak bunyi nama arak-arak ke tak ada. Tapi cara muamalah kena dengan cara Islam. Nak beli kena bayar dulu. Hatta jual beli hotel pun tak jadi. Padahal jual beli hotel boleh. Kita nak makan tak? Kira dulu. Kira. Okey. Hotel nak makan dulu. Lepas ni saya bayar. Boleh. Tapi hak ni kena bayar dulu. Betul tak? Pergi McDonald. Boleh makan dulu ke bayar dulu? Bayar dulu. Baru jelas hati hak kita. Walaupun restoran tu nama McDonald. Bukan nama Islamik pun. Tu cara muamalah Islam. Ingat baik dah. Islam ni bukan semata-mata nama. Tapi apakah isi perlaksanaannya. Sebab tu kata ulama, kum ataupun aqimud daulatal islami fi qulubikum. Dirikan negara Islam tu di dalam jiwa kamu dulu. Takum lakum fi ardikum, barulah dia tertegak di atas bumi kamu. Jadi dia duduk dalam. Dia kena perlaksanaan tu diri kita dulu. Dengan akhlaknya, dengan ibadatnya, dengan akidah ahlus sunnah wal jamaahnya. Semua. Barulah tertegak atas. Bukan guna modal tu. Bukan. Ingat baik-baik situ. Kau ada orang nak marah ni. Ini abang ayat ni berdasar ilmu hak mengaji lah. Kena nak marah nak buat mana. Aku tak sebut nama parti berapa. Cuma sebagai guideline kita. Batas ilmu kita. Kena royak. Habis itu. Tu. Kalau tidak, jadi karuk. Jadi karuk. Hari ni halal, hari ni wajib, hari ni kena boleh pahala masuk syurga kalau kita undi hak ni sebab dia duduk dengan kita kumpulan ni. Esok lusa balas pula. Tak ada lah. Neraka dah lah. Tulak tubing pula, saing pula, pahala pula. Tu pening habis. Pening habis masyarakat. Baik, kemudian yaz'amuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'rufi
wan nahyi 'anil munkari wallahu a'lam wa ilmuhu ata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat-tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, untuk pengetahuan perkembangan pembinaan masjid pondok kita tu, kita masih lagi memerlukan lebih kurang 260,000 untuk siapkan tingkat bawah pondok kita tu. Jadi apa nama ni, kalau siap tingkat bawah tu 2 tingkat, masjid pondok ni 2 tingkat. Jadi kalau siap tingkat bawah tu, insya-Allah pelajar-pelajar kita tu boleh berpindah dan duduk situ guna dulu tingkat bawah. Kita memerlukan 260,000. Itu pun kita kad dah tu. Jadi kad ni maksudnya kad costing. Ambo sendiri kena pergi beli barang, nego sendiri dengan dikerak-kerak dah tu. Kalau pakai kontraktor memang parok lagi. Jadi letih ambo tiap-tiap hari pergi situ pergi sini. Sewa backhoe pun sendiri. Kena kuat sendirilah sebab kita nak kerak costing. Bayar pekerja saja langsam tu 85,000. Bayar pekerja untuk siap tingkat bawah. Jadi kita memerlukan lagi 260,000 untuk siap tingkat bawah masjid pondok kita tu. Mudah-mudahan harap doa-doa dan siapa nak berwakaf tu terbuka luah. Siapa tak yakin nak pergi tengok dulu masjid tu setara mana progres, boleh direct ke Kuang, ke Kuang Jalan Sentosa 3. Masuk dalam tu sampai hujung jalan akan jumpa lah ada pagar zinc warna hijau, pagar buat pembangunan pagar tutup buat projek. Jadi boleh tengok sendiri dengan mata kepala progres yang sedang berjalan untuk pembinaan masjid pondok kita. Jadi hamba harap-harapnya betul-betul bantulah, boleh siap tingkat bawah tu lega dah sikit supaya pelajar kita boleh pindah duduk di situ, boleh guna dah buat tempat mengaji. Jadi asrama pun siap dah, kita duk tunggu nak siap masjid tingkat bawah ni je. Kalau siap tu insya-Allah lah pelajar kita boleh pindah duduk situ dan dapat manfaat lah hak mana hak wakaf, sejak daripada beli tanah RM30 sekaki nak cukup kos juta dulu tu. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi